Jadi kata Ibn Arabi, aku tak beritahu tentang martabat kitab yang aku tulis ini, melainkan bahawasanya aku lihat akan al-haq di dalam tidurku. Aku tak akan beritahu kecuali aku mimpi berjumpa Allah Ta'ala. Melihat al-haq, bermimpi melihat Allah Ta'ala ni benda yang berlaku dan diperakukan oleh ulama. Tapi bukanlah bererti kita melihat Tuhan dalam rupa-rupa tertentu. Jangan faham gitu pula. Al-Imam Abu Hanifah beberapa kali bermimpi melihat Allah. Tetapi melihat Allah tu bukan dalam rupa hakikiahnya tu. Yang dilihat itu adalah rupa misaliyah. Kena faham oleh rupa tamsilan yang Allah Ta'ala perlihatkan dia dalam mimpi dia tu. Jadi jangan salah faham. Jadi perkara pertama saya nak sebut ni, saya takut orang timbul kekeliruan. Hari ni kadang-kadang orang tak jujur ramai. Jadi kena jelas molek, jelas kerak-kerak, nyekerak dia orang, ni goreng pasal lain. Hari ni. Jadi saya nak khabar pertama sekali isu melihat Allah. Dalam ni disebut Ibn Arabi khabar, saya takut ni jadi isu, dibuat isu oleh orang. Ibn Arabi kata, aku menyatakan, aku beritahu tentang kedudukan martabat kitab yang aku tulis ni. Sebab apa aku beritahu? Kerana aku pernah bermimpi melihat Allah. Apa arti melihat Allah? Ada ke benda ni? Ni saya nak cerita sikit, lampiran sikit, supaya tak dijadikan isu oleh orang. Melihat Allah ini benda yang sabit diakui dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melihat Allah dalam mimpi. Adapun melihat Allah secara nyata itu tidak akan berlaku kecuali di akhirat. Kena ingat itu. Isu melihat Allah ni, ru'yatullah. Saya nak terang sini dari sudut usuluddin sikit supaya tak timbul keliru. Melihat Allah itu, kalau istilah Arab, orang panggil ru'yatullah. Macam kita tengok bulan, orang panggil ru'yah. Ru'yah tu tengok. Jadi kita nak tengok Ramadan tu, tengok anak bulan. Sebab tu panggil ru'yah. Perkataan ru'yah tu makna semasa tengok. Dari segi bahasa. Tapi dalam isu yang saya sebut ni, ru'yatullah, bukan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal tu tengok anak bulan. Sekarang isu melihat Allah. Baik, pertama sekali saya nak jelaskan melihat Allah dari beberapa perkara supaya tak timbul salah faham. Melihat Allah ini, melihat Allah dengan mana melihat hakikat zatnya itu perkara yang akan berlaku di akhirat, tak akan berlaku di dunia ini. Dan ia merupakan nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada melihat Allah. Kena pegang tu. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawa boleh orang-orang yang beriman ini akan melihat Allah di akhirat. Satu, benda ni berlaku di akhirat. Dan dia merupakan nikmat yang paling besar, yang tidak ada nikmat lain yang lebih besar daripada itu. Berbanding nikmat-nikmat syurga lain itu, dengan bidadari, dengan nikmat itu, nikmat ini macam-macam tu, tidak setanding dengan nikmat melihat zat Allah. Jadi benda ni hanya berlaku di akhirat. Dan dalil-dalilnya ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, sehingga ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan berlakunya melihat Allah ini. Tapi hanya berlaku di akhirat, tak berlaku di dunia ini. Cuma ada khilaf sikit. Segolongan ulama menyatakan benda tu berlaku di dunia ini, tapi hanya berlaku pada seorang manusia saja. Berlaku di dunia ini. Ini khilaf. Iaitu berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj. Itu khilaf. Tapi sebahagian mereka kata tak berlaku. Tak berlaku kepada sesiapa pun. Hanya Allah Ta'ala perlihatkan ini, kurniakan ini di akhirat, yang merupakan nikmat yang paling besar. Dalam Al-Quran disebut, wujuhun yawma idzin natiratun ila rabbiha nasirah. Dalam hadis lain yang tarahnya mutawatir, yang dibahaskan oleh ulama usuluddin,
innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailata hadza. Kamu akan melihat Tuhanmu dalam keadaan terang sebagaimana tamsilan, sebagaimana kamu melihat bulan purnama ni jelas dan terang. Dan kabarnya melihat dengan jelas dan terang, dengan penuh keyakinan. Tapi bukan bermaksud mu tengok bulan ni ada rupa, Tuhan pun mu tengok gitu juga ada rupa juga, bukan masuk gitu. Nak kabarnya kamu akan melihat Allah dengan keadaan nyata sebagaimana kamu melihat bulan purnama nyata dan jelas. Gitu tamsilang dari sudut itu. Dalam hadis disebut. Jadi ulama Ahlussunnah menetapkan bahawa boleh melihat Allah di akhirat, yang merupakan nikmat yang paling besar di akhirat. Cuma saya kata tadi tu ada sikit khilaf. Sebahagian ulama kata benda ni berlaku di dunia ini tapi pada seorang manusia saja, iaitu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj. Itu masalah khilaf. Baik. Itu melihat Allah secara nyata. Bagaimana dengan masalah melihat Allah di dalam mimpi? Ini sulit, melihat Allah di dalam mimpi. Maka ulama-ulama Ahlussunnah menetapkan harus dan boleh berlaku melihat Allah di dalam mimpi. Al-Imam Abu Hanifah beberapa kali melihat Allah di dalam mimpi. Boleh berlaku. Baik, persoalannya apa yang dimaksudkan melihat Allah dalam mimpi itu? Ada pun melihat Allah di akhirat, itu melihat hakikat sebenar Allah. Hakikat sebenar Allah. Dan Allah Ta'ala ni kekal dengan sifat dia. Allah Ta'ala kekal dengan sifat dia. Antara sifatnya mukhalafatuhu lil hawadis. Kena pegang tu. Jangan kita salah faham pula. Dunia ni tak boleh nak tengok lah, sebab Allah Ta'ala tu mukhalafah, berbeza dengan makhluk. Nak tengok ke mana? Di akhirat Tuhan berubah, bertukar, jadi tak ada mukhalafah. Jangan faham gitu. Jangan salah faham gitu. Sifat ketuhanan tu kekal. Kalau Allah Ta'ala bersifat mukhalafah, tidak sama dengan makhluknya, maka di akhirat pun gitu juga. Dah guna boleh tengok tu. Jadi sebagaimana oleh kerana disebut dalilnya dalam Al-Quran, disebut dalilnya dalam hadis, maka ulama usuluddin Ahlussunnah wal Jamaah ni mengisbatkan berlaku. Bagaimana? Kata itu adalah kekuasaan Allah. Allah Ta'ala boleh dengan kekuasaannya boleh mengurniakan kepada hamba-hamba yang mukmin untuk melihat zatnya yang laisa kamitsli syai'. Kena faham gitu. Sebab apa? Kerana itu diberitahu di dalam Al-Quran dan hadis. Cuba kena etikad kita biar betul lah. Melihat Allah ni berlaku di akhirat. Tapi tidaklah berarti Tuhan tu berubah sifat daripada tidak menyerupai sehingga dia menyerupai makhluk sehingga boleh tengok. Bukan gitu maksudnya. Dah kalau gitu macam mana boleh tengok? Allah Ta'ala berkuasa untuk mengurniakan ini kepada sesiapa yang dikehendakinya. Itu termasuk di dalam kekuasaan Allah. Itulah yang dijelaskan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, balik kepada persoalan melihat Allah dalam mimpi ni. Bab berkait ni saya takut orang salah faham. Melihat Allah di dalam mimpi ni maksudnya iaitu melihat bukan rupa ataupun hakikat Allah Ta'ala tu, tapi melihat dipanggil surah tamsiliyah atau misaliyah, rupa tamsilan, iaitu melihat tamsilan Allah Ta'ala memberikan perbandingan ataupun tamsilan kepada seseorang sehingga dapat memahami tentang beberapa perkara mengenai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud, bukan melihat hakikat sebenar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi melihat Allah di dalam mimpi itu adalah dengan makna melihat tamsilan. Tamsilan yang Allah Ta'ala zahirkan, yang menerusi tamsilan itu manusia dapat memahami sebahagian daripada hal-hal ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah rupa tamsilannya ke mana? Contoh mudahlah. Ada hadis Nabi khabar ke mana? Nabi khabar, aku melihat Allah Ta'ala fi surati rajulin amrad atau kama qala. Aku tengok Allah Ta'ala ni dalam rupa seorang pemuda yang kacau, yang semak. Jadi pemuda yang semak ni adalah tamsilang saja. Tamsilang yang memahamkan tentang beberapa sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksudnya.
Jadi yang Nabi beritahu, aku melihat Tuhanku dalam rupa seorang pemuda yang kacak tu, faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu rupa tamsilan. Sebagaimana seorang pemuda yang kacak tu, dia ada ciri-ciri tertentu yang menerusi tamsilan itulah dapat dipahami hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan faham bila baca hadis ni pula, oh Tuhan ada rupa pula macam orang pula. Ini saya nak khabar awal-awal ni, nak khabar sini, peganglah molek. Golongan yang memahami dalil-dalil secara zahir tanpa ada tafwid serah kepada Allah, ataupun tanpa ada takwil pakai zahir itu tu, seperti yang dikemukakan, dikembangkan oleh mazhab Wahabi hari ini ni, dia akan timbul masalah besar sini. Timbul besar. Jangan rasa pelik lah akan datang kalau Dajjal timbul. Dajjal timbul mengaku Tuhan, ada orang terima. Sebab apa? Topok ni orang buat dah. Topok ni orang buat dah. Topok apa benda? Cara berfikir ni. Cara berfikir yang boleh mengesahkan Dajjal itu sebagai Tuhan. Antaranya kefahaman-kefahaman tadi lah, iaitu berpunca daripada memahami dalil secara zahir. Dulu timbul cerita waktu pergi jauh-jauh, Tuhan tu di aras je, duk putar situ lah, Tuhan tu di aras gini-gini lah, dia putar mesti ketang sekali. Jauh, arah tu jauh, dia tak nampak. Boleh cakap macam-macam lah, begitulah begini, dia tak nampak depan mata. Tapi lama-kelamaan tu ada orang pakai, ada orang terima. Sebab apa? Sebab kaedah yang dikemukakan, dan kaedah ni menarik. Kaedah ni kaedah menarik. Menarik dari segi slogan dia tu. Kalau Tuhan kata gitu, kena pegang gitu lah. Kaedah tu. Kena pegang macam Tuhan kabur lah. Takkan Tuhan nak tipu kita pula. Kaedah tu. Kalau kita fikir selapis, kena sungguh. Betul lah. Takkan Tuhan nak tipu kita pula. Tuhan kabur gitu, kena pegang gitu lah. Betul dari segi tu. Tapi dari segi penerapan, kadang-kadang bahasa yang digunakan tu kadang-kadang banyak keadaan. Kadang-kadang bahasa direct, kadang-kadang bahasa kiasan. Kita suruh anak kita nak suruh budak anak kita makan, gila makan, kita suruh makan sungguh. Tapi kadang-kadang kita guna bahasa yang lebih kurang, nada lain sikit. Makanlah. Itu kita nak marah dia, jangan makan. Makanlah, suruh tu. Makan. Mungkin makan, naik melapor. Suruh juga. Bahasa tu. Tu kadang-kadang selek situ tu. Jadi kalau pakai kaedah, Tuhan kau begitu, dia makan gitu. Ni tempat penyakit dia. Jadi dulu duk main Tuhan atas, duk putar lama, ada orang makan. Bila orang makan sikit, turun sikit lagi. Tuhan turun di Bukit Tursina pula. Mari Tursina pula dah. Bila orang makan sikit lagi, kaedah tu, Tuhan ada tangan pula dah, tangan kanan. Ada tangan kanan, tangan kiri pula dah lagi. Tak baca lagi hadis yang saya khabar tadi tu. Aku tengok Tuhan nak rupa seorang lelaki. Gerang pula dah Tuhan ni. Tu saya kata, manhaj ini macam buka lubang, sedia topok untuk orang terima ketuhanan Dajjal lagi. Percayalah. Kalau tak berhati-hati, orang boleh terima Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Sebab apa? Ni kabut. Ada hadis ni. Nabi sendiri tengok Tuhan dalam rupa seorang lelaki ni. Dah Dajjal ni mari jumpa bawa orang ni dalam rupa orang. Dia tak mari dalam rupa malaikat. Nak tengok kan rupa orang. Tapi orang boleh terima ketuhanan dia. Ini ada mukadimah ni. Ada mukadimah ni yang membuka lubang. Yang membuka lubang untuk orang terima hakikat tu. Ini kaedah berfikir, cara berfaham, berakidah seperti ini.